Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain dalam mata pelajaran sirah, iaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga perkembangan agama Islam. Tajuk pada hari ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan perkembangan agama Islam yang kita lihat pada sudut qanun ataupun perundangan dalam Islam. Sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan perkembangan agama Islam pada sudut muamalah. Nah, hari ini kita akan lihat pada sudut qanun dan perundangan. Sebelum itu, mohon kepada penonton dan murid-murid untuk sama-sama kita subscribe YouTube ini dan sama-sama kongsi kepada orang lain supaya dapat manfaat bersama, insya-Allah. Jom kita teruskan, murid-murid. Apakah perkembangan agama Islam dilihat pada sudut qanun ataupun perundangan dalam Islam? Jom kita lihat perkembangan agama Islam pada sudut qanun ataupun perundangan. Yang pertama kita lihat Islam itu adalah cara hidup yang sempurna. Yang ini mesti kita fahami bersama bahawa Islam adalah cara hidup yang paling sempurna, paling lengkap. Kenapa? Kerana dalam Islam diajar daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Dalam Islam diajar bermula daripada bangun tidur pagi sehinggalah kepada kita tidur balik pada malam ini. Semua aktiviti kehidupan kita diajar dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perkara, contohnya adab kita masuk tandas, baca doa, masuk dengan kaki kiri, dan dalam tandas ada adab-adab dia. Begitu juga sehinggalah sebesar-besar perkara, iaitu berkaitan dengan sebuah negara, iaitu berkaitan dengan undang-undang ataupun qanun dalam sebuah negara. Dan Islam juga mementingkan nilai murni dalam kehidupan dengan meletakkan keadilan dalam menyusun perundangan. Inilah Islam. Sempurnanya agama Islam sehinggalah perkara yang paling besar, iaitu berkenaan dengan perundangan, dan dalam perundangan juga Islam mementingkan keadilan. Walau siapa pun yang melakukan kesalahan, maka ia patut dihukum, walaupun ia seorang rakyat ataupun ia seorang pemimpin ataupun ia seorang miskin ataupun kaya, semuanya dihukum jika berlaku kesalahan mengikut undang-undang Islam. Kenapa? Kerana Islam mementingkan keadilan. Islam tidak melihat kepada pangkat darjat seseorang, tapi Islam mementingkan keadilan. Jika bersalah, maka ia patut dihukum. Ini antara kelebihan perundangan dalam Islam. Dan perundangan Islam juga, kita lihat bagaimana perkembangan perundangan dalam Islam. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ialah pada tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. Inilah perundangan yang pertama diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka mula-mula Nabi wujudkan adalah perundangan Islam, iaitu berlaku pada tahun pertama Nabi sampai ke Madinah, iaitu bersamaan dengan 622 Masihi. Kenapa? Kerana di Madinah orang Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai negara Madinah pada masa itu. Maka Nabi mewujudkan perundangan Islam yang pertama pada tahun pertama hijrah tersebut. Dan
Perundangan Islam ini merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Bukan di negara Arab saja, tapi di dunia. Perlembagaan yang bertulis yang pertama disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perlembagaan yang bertulis pertama di dunia. Maknanya negara-negara lain sudah ada perundangan tapi tidak bertulis. Tapi pada zaman Nabi SAW, Nabi wujudkan perlembagaan yang bertulis, yang mana tidak ada negara pun yang buat. Nabi lah mewujudkan perundangan yang bertulis pertama di dunia. Perlembagaan betul. Dan perlembagaan ini juga dinamakan sebagai Piagam Madinah. Murid-murid kena ingat bahawa nama perundangan Islam yang diwujudkan oleh Nabi, nama dia adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah. Seterusnya, apakah langkah-langkah awal Rasulullah membentuk perundangan Islam? Bagaimana boleh berlakunya, terwujudnya perundangan Islam yang pertama tersebut? Apakah langkah yang awal yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk perundangan tersebut? Okey, cuba kita lihat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Sebelum Nabi nak membentuk perundangan Islam, terlebih dahulu Nabi membina masjid. Masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi adalah Masjid Quba. Kemudian barulah Masjid Nabawi di Madinah itu. Apa tujuan Nabi bina masjid ini? Tujuannya adalah sebagai pusat ibadat orang Islam. Baca Quran, solat, apa yang zikir, iktikaf, semua dilakukan di masjid. Itu sebagai pusat segala ibadat dilakukan di masjid. Yang kedua, tujuan membina masjid juga untuk sebagai menyelesaikan masalah. Apa sahaja berlaku permasalahan di kalangan masyarakat di Madinah akan diselesaikan di masjid. Seolah-olah masjid itu sebagai mahkamah penyelesaian kepada masalah yang berlaku. Dan yang ketiga, tujuan membina masjid itu sebagai tempat bersosial, perkumpulan, bergaul, maknanya tempat bersosial antara orang Islam. Dan juga membina masjid itu juga sebagai tempat pusat pentadbiran negara Madinah. Apa saja yang berlaku, perbincangan berkaitan dengan pentadbiran Madinah, Nabi akan melakukan perbincangan itu di masjid. Kerana apa? Kerana masjid dijadikan oleh Nabi sebagai pusat pentadbiran negara Madinah. Itu langkah yang pertama, sebelum terbentuknya perundangan Islam. Kemudian yang kedua, langkah Rasulullah sebelum membentuk perundangan Islam, iaitu Nabi mempersaudarakan antara siapa? Iaitu antara kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah orang yang berpindah, orang asal Makkah yang berpindah ke Madinah, dan Ansar ini adalah orang yang berada di Madinah tersebut. Nabi menyatukan, mempersaudarakan antara kaum sahabat-sahabat umat Islam yang berada di Makkah, yang mari daripada Makkah. Nabi persaudarakan dengan golongan Ansar yang berada di Madinah. Begitu juga Nabi mewujudkan persefahaman. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persefahaman antara umat Islam, Muhajirin dan Ansar ini, supaya saling memahami, saling membantu antara satu sama lain. Dan yang ketiga, membantu Muhajirin membina kehidupan baharu di Madinah. Kerana orang Muhajirin yang berpindah daripada Makkah ke Madinah, baru sampai ke Madinah, maka mereka perlu membina kehidupan yang baru. Maka dengan adanya persaudaraan ini, maka boleh membantu golongan Muhajirin untuk membina kehidupan baharu di tempat baharu, iaitu di Madinah. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh golongan
Ansar. Itu langkah yang kedua yang Nabi buat sebelum membentuk perundangan Islam. Yang ketiga, seterusnya, yang terakhir, Nabi SAW, iaitu Nabi mengadakan perjanjian. Perjanjian ini antara siapa? Iaitu perjanjian umat Islam, para sahabat Nabi dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Masa awal-awal Islam dulu di Madinah, orang Yahudi masih lagi berada di Madinah. Ada 3 kelompok orang Yahudi berada di Madinah. Itu pada peringkat awal Islam lah. Kemudian Nabi mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Apa perjanjian dia? Iaitu perjanjian bersama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Ini perjanjian Nabi SAW, umat Islam dengan orang Yahudi, iaitu sama-sama mempertahankan Madinah jika ada ancaman daripada luar. Kerana mereka juga berada di Madinah, maka mereka berkewajipan juga untuk menjaga dan mempertahankan Madinah daripada musuh-musuh luar daripada Madinah. Dan Nabi beri jaminan kepada mereka, orang Yahudi, iaitu Nabi diberi jaminan dan keadilan dalam kehidupan dan beragama. Mereka bebas untuk melaksanakan agama mereka dan bebas untuk melaksanakan kehidupan mereka. Ini jaminan dan keadilan yang dijanjikan oleh Nabi SAW dengan orang Yahudi. Inilah langkah-langkah awal sebelum terbentuknya perundangan Islam. Dengan adanya perundangan Islam ini, dia boleh mengawal segala perbuatan, tingkah laku, aktiviti yang ada di Madinah. Bila terbentuknya perundangan Islam, ia memberi keadilan kepada seluruh masyarakat pada masa itu, tidak kira dia sama ada orang Islam ataupun orang kafir ataupun orang Yahudi yang masih ada pada masa itu di Madinah. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan perkembangan agama Islam pada sudut perundangan ataupun qanun dalam Islam. Moga-moga perbincangan kita pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.